Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-riang rasanya oh bila kita bersama. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu. Minggu ni rasanya panjang hujung minggu ni. Daripada Jumaat tu rasa macam cuti. Memang cuti lah. Kan, cuti Jumaat, Sabtu, Ahad. Kita punya weekend jadi macam 3 hari. Dah seronok betul. Dah ready ke nak bekerja balik besok ni? Itu yang selalunya berat tu, Zik. Tapi biasanya kalau kita hujung minggu yang panjang ni, selalu orang ambil kesempatan balik ke kampung. Bercuti. Tapi kita kan dalam norma baru ni, dalam fasa PKP ni, kita bercuti kat rumah. Buat aktiviti dekat rumah je lah. Betul, duduklah kita. Macam-macam benda boleh buat kat rumah ni kan. Mungkin kalau anda ada kolam-kolam yang anda boleh buat DIY. Kolam? Kat rumah. Kolam boleh buat kat rumah jugalah. Besen besar ke apa. Boleh berendam dengan anak dalam tu. Ada. Pernah tengok juga ada video-video yang viral yang tapi bila kolam-kolam tu, especially kolam yang belon tiup angin tu, tapi bila dah tadah air, yang mandi tu bukan anak dia. Bapak dia. Bapak dia yang mandi, Zik. Okey, ada banyak benda yang kami nak kongsikan kepada anda hari ini. Ada macam tajuk juga. Kan kita dah bagi tahu dah dekat social media apa tajuk kita hari ini. Tapi untuk anda yang tengah tengok TV3 sekarang ni, kejap lagi kita bagi tahu tajuknya apa. Sebab sekarang ni kita nak update dulu mengenai COVID-19. Dekat Malaysia semalam 13 hari bulan Februari 2021. Ada 3,499 kes. Kalau kita tengok sekarang ni kes tu dia memang dekat kawasan tu je 3,000 lebih. Jadi bukannya satu nombor yang kita puas hatilah yang kita nak lah. Jadi sama-sama kita tetap lagi kena patuh SOP, kena berjaga-jaga juga, kena ambil orang cakap inisiatif sendiri sebenarnya, tanggungjawab sendiri, kita jaga diri kita sendiri dan orang lain jaga diri mereka sendiri juga. Masing-masing kena laksanakan tanggungjawab ikut SOP ni, Zik. Betul. Dan kalau kita lihat ini pecahan setiap negeri ni. Masih lagi Selangor mencatatkan kes yang agak tinggi, dan kalau kita tengoklah antara kluster-kluster yang ada ni kebanyakannya adalah kluster tempat kerja. Itu yang dikongsikan juga kan ramai yang dapat pergi ke office, kerja kat pejabat kan. Mungkin ada yang share makanan ke. Cuba elakkanlah untuk kongsi makanan tu. Beli makanan tu untuk sendiri je. Betul. Makan seorang-seorang je. Tak boleh beli untuk kawan. Beli belanja dia boleh lah. Bukan share satu sudu lah maksudnya. Tapi itulah sebab kita kadang-kadang mungkin kita rasa bila kita kerja setempat kan. Jadi mungkin kawan kita tak apalah, tak ada benda lah. Sekarang ni kita kena buat macam gini tau. Kita kena ambil langkah yang mana walaupun orang tu rapat dengan kita, sebab kita tak tahu sama ada orang tu ada kemungkinan ada positif COVID-19 ataupun tidak. Jadi kena tetap berjaga-jaga juga walaupun rakan sekerja, walaupun orang cakap meja sebelah-sebelah kalau kat pejabat tu, Zik. Macam saya dengan Evni. Ini je masa ni je kita bercakap. Kat luar tak jumpa dah ni. Betul. Lepas keluar pintu je terus masing-masing buat sendiri. Buat sendiri. Saya dah tak kenal dah siapa Evni. Tapi kita nak ambil kesempatan jugalah, Zik, sebenarnya nak ucapkan, kalau kita tengok ada limau ni kan, masih lagi kita dalam mood perayaan. Ini yang bagusnya Malaysia, Zik. Sebab kita banyak perayaan, setiap perayaan kita sambut juga. Nampak sebab kita nak pakai rasa warna makanan tradisional dia. Tengok kita warna apa kita Itulah pakai. nampak tu. Selalu kalau pakai warna gini, kena bawa ampau sekali. Ada. Dia orang kata ampau kau untuk orang yang tak kahwin lagi. Awak tak kahwin lagi. So dapatlah tu. Maknanya. Adalah simpan lah. Takkan nak bagi sekarang. Kena jaga perjalanan fizikal. Ingat nak bagi time live ke apa. Kita nak ucapkan selamat Tahun Baru Cina lah. Betul. Kepada anda yang menyambut Tahun Baru Cina tahun ini kan. Dan semoga kita hilanglah pandemik COVID-19 kat Malaysia ni. Kita bolehlah kembali kepada perayaan yang dulu. Kalau kita tengok banyak yang disekat kan. Tak boleh nak buat itu, tak boleh nak buat ini. Betul. Jadi kita terbatas apa pergerakan tu kita harap benda tu tahun depan tak ada lah. Sama-sama kita berdoa lah. Harap-harap nanti kita boleh back to normal. Walaupun sekarang kita new normal, kita back to normal maksudnya perayaan boleh balik kampung, boleh makan ketupat lemang rindu apa semua. Jam. Rindu jam. Itu yang paling rindu Rindu sebab jam. sekarang kalau keluar rumah tu tak apa jam Okey, ini kita ada satu update terkini yang baru kita dapat malam tadi, di mana di Jepun ada berlaku satu gempa bumi untuk dalam magnitude 7.1. Tinggi tu. Betul. Kalau kita baca dekat biharian.com.my pun ada bagi tahu juga gempa bumi itu berlaku dekat bahagian tak jauh daripada Fukushima yang pernah menjadi pusat gempa bumi pada tahun 2011, dan yang masa tu adalah yang terteruk mengorbankan lebih 18,000 orang. Ramai. Dan masa tu yang menyebabkan tsunami. Tapi untuk yang kali ini masih lagi tiada apa-apa arahan apa ni? Masih lagi amaran daripada amaran pihak tsunami berkuasa kan. tiada Sebab lagi. dia tiba-tiba jadi tu, tak ada amaran tu. Ya betul.
Dan tiada kecederaan yang dilaporkan. Dan Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat melaporkan gempa tu bermagnitud 7.0 di kedalaman 54 km. Sebenarnya untuk minggu ni juga kan ada satu kawasan lagi kepulauan di Amerika pun sama juga kena gempa bumi juga, tak silap saya skala lebih 8 tak silap Zik. Jadi ini sekadar kita nak berkongsi lah berita yang berlaku serata dunia ni kan. Jadi kita pun sama-sama juga kena berjaga-jaga juga sebab kita tak tahu kemungkinan kan pernah terjadi tapi kita harapkan tak nak lagi. So kena berjaga-jaga, dan kepada mereka yang mungkin terjejas akibat gempa bumi yang berlaku di Jepun tu, kita harap bertabah dan semoga semuanya dipermudahkan. Semoga semua dipermudahkan lah urusan-urusan mereka di luar sana. Okey, dan ada lagi benda yang kita nak kongsikan kepada anda ni. Cerita seterusnya ada kan kita tahu bila ada perayaan Tahun Baru Cina je akan ada tarian singa. Tarian singa yang besar lah singa tu kan. Tapi ada satu video ni yang tular. Betul Zik. Pasal singa tu dah tak besar. Ya. Singa tu kecil. Dia dah jadi pocket size. Ni kita tengok. Dia kata bajet kurang, tak berapa nak bagus katanya, pakai singa kecil je. Ini mungkin dia buat sendiri dekat rumah lah dengan family je lah. Ini patung yang ada jual tu. Ya. Tapi pandai tau singa tu berjoget, nampak boleh bergerak-gerak tu. Nampak? Dia ikut muzik pula tu. Si ada iringan muzik juga yang mainkan tu. Ini yang main ni pun mungkin selalu buat tarian singa ni kan. Tapi tarian singa dia kali ni mungkin tarian singa yang lagi agak satu, comel lah. kena PKP kan. Kita kena ikut SOP semua. Kalau tarian singa besar kan rapat-rapat. Yelah Zik, yelah. Singa tu. So dia pakai singa ni je lah. Tahun ni kita macam gitulah. Tapi tak apa juga, satu kelainan kan. Satu pembaharuan pakai singa yang comel. Mana tahu lepas ni kalau keluar macam itu, lepas ni semua orang pun nak ada kat rumah singa. Semua ada singa kecil. Semua ada singa masing-masing sendiri kat rumah Zik. Okey, itu cerita kelakar satu. Ada satu lagi cerita kelakar Cerita ni. pasal apa tu? Ada pasal anak dia ni. Aktiviti kat rumah? Aktiviti kat rumah lah. Anak ni kacau mak dia. Dia prank mak dia. Pernah main, ada satu game ni, dia tutup mak dia pakai kain. Betul. Dia kata dia buka je kain ni, mak dia akan invisible. Mak dia percaya. Dia buat video lah. Mak dia percaya ni buat video. Dia tahu pula anak dia menuntut kat mana tu. Kita tengok sikitlah video dia bagi apa ni, senang nak faham kan. Jom, itu dia video dia. Mula-mula dia tutupkan mak dia dengan kain tu. Dia kata dengan mak dia nanti mak akan hilang. Dia pakat dengan adik-beradik dia semua. Konon-konon dia humming lah macam ada jampi dia. Lepas dia buka je, mak dia ada lagi sebenarnya. Tapi anak-anak dia Bobot tak nampak. Bobot tak nampak macam mak dia betul-betul hilang. Mak dia percaya dia tak ada. Itu lah tu. Tak, mak dia tu bersungguh-sungguh nak tunjukkan cakap mak dia kat sini, mak dia kat sini ni. Kenapa mak dia kat sini ni? Dia dah ambil gambar tu awal. Gambar yang mak dia tak ada tu. Ya. Dia tak tahan gelap, dia tak tahan dah, dia kesian. Yelah, mak dia sedih betul. Yelah, mak dia pun ikut je apa nak dia ajar tu kan, nak buat benda tu. Tapi ni sebenarnya Zik, antara aktiviti-aktiviti kita buat kat rumah. Dan dia bergurau lah dengan mak dia kan. Antara aktiviti dalam fasa PKP ni untuk kita lakukan kat rumah. Sebenarnya video-video macam gitu bukannya nak mempermainkan ibu kita sendiri, kadang nak ajak bergurau je. Bonding time tu kan. Bila mak kita dapat spend time dengan kita duduk satu masa yang bermakna untuk ibu kita dengan kita, walaupun prank macam tadi tu buat-buat tak nampak. Jagi balik nak try kat mak saya lah. Jangan Zik. Kenapa? Dia kena ada geng yang lain. Ada aku lah. Ada. Kita sekalikan boleh buat juga. Tutup. Lepas tu buka-buka, buat-buat tak ada, memang kenalah. Bahaya. Takut terkejut nanti tu. Janganlah kita jumpa yang macam itu. Tapi aktiviti itu sebenarnya nak merapatkan silaturahim. Boleh buat juga aktiviti lain. Sama-sama juga dekat rumah dengan keluarga kan. Macam-macam aktiviti ada. Boleh melukis ke, buat DIY ke, apa-apa saja Zik. Gunting rambut pun boleh. Gunting rambut kan. Maksudnya, ni rambut ni. Potonglah ni. Dah pendek ni. Dah pendek? Dah pendek? Nampak hari ni pendek sikit. Dia ada terkeluar kat sini. Terkeluar sikit. Terkeluar. Itu yang terlupa potong tu. Okey, saja je cerita pasal rambut. Sebab apa? Sebab hari ni kita nak cerita pasal kacak. Apa itu kacak kan? Dan macam mana nak bagi kita nampak kacak berganda? Tapi bagi Haziq lah, nak tahu jugalah kan, antara selebriti kalau dekat Malaysia ni bagi Haziq, yang paling kacak sekali siapa? Alamak. Oi, ini satu keputusan yang susah ni. Kenapa? Kenapa? Ramai sangat yang kacak? Ramai yang kacak. Antara orang yang kacak yang saya suka tengok. Ini dari mata seorang lelaki lah kan. Macam Syukri Yahya. Lagi? Macam Syukri Yahya tu maksudnya macam 2-3 lagi tu? Ada. Macam apa? Haziq Husni. Hefli Saad.
Sebut nama sendiri. Sebut nama sendiri. Tapi itulah, saya bukan apa. Saya pun nak berkongsi juga. Siapa pelakon yang Evni rasa kacak lah? Kalau pelakon Malaysia ataupun selebriti Malaysia yang kacak, ini kalau mengikut produser saya, dia kata Mat London. Mat London mungkin otai lah kan. Seorang pengarah pelakon juga. Dia minat. Sebab tu orang cakap all is gold. Semakin kita berumur ni Zik, semakin kacak tu dia nampak Zik. Makin nampak kan. Makin nampak. Macam Datuk Jamaluddin Hassan. Betul. Bayangkan kalau kita tengok Datuk Jamaluddin Hassan ni, muda macam ni. Dia bukan Bila dah berusia kalau macam Datuk tu. jalan, dia bukan macam itu je Zik. Dia dengan karakter pembawakan dia. Betul. How are you? Wants to be a millionaire. Dah makan ke? Cara dia bercakap pun kita rasa. Jadi itu yang kita nak belajar hari ini. Topiknya kacak berganda. Betul. Kita nak saksikan VT dulu sebelum kita cerita lebih lanjut pasal topik ni. Jom. Trivia lelaki maskulin. Silakan. Definisi kacak adalah sesuatu yang subjektif dan sangat luas pengertiannya. Ada kalanya seseorang lelaki itu kacak pada pandangan mata isteri atau pasangannya, tetapi dia dilihat biasa pada pandangan mata wanita lain. Kacak tidak dapat dijelaskan secara tepat atau spesifik. Lelaki yang sopan, berbudi bahasa dan menghormati orang lain juga boleh dikategorikan sebagai lelaki kacak. Dan ada pula yang berpandangan, lelaki yang kacak adalah apabila mereka berpakaian kemas, rambut tersisir rapi, tinggi, mempunyai wajah yang maskulin dan banyak lagi kalau nak dihuraikan. Namun, definisi kacak berganda ini adalah kacak di dalam dan luaran. Tetapi tidak ramai kaum lelaki yang kacak pada luaran dan dalaman. Ramai yang sekadar kacak daripada segi luaran dan tidak menjaga dalaman mereka. Kalau ikut topik minggu ini, kacak berganda. Ramai juga tetamu kita yang boleh didefinisi sebagai kacak berganda. Kacak yang macam hos kita hari ni lah. Tak sangka Tak sangka Terkejut kita pada muka kita. Selain daripada Mat London, produser kita pilih kita juga sebagai yang kacak juga. Terus blank, tak tahu nak cakap apa kawan kita tadi. Aduh. Okey. Alright. Tapi Dan itu kita antara nak cerita lagi kan? yang saya rasa kacak kat Malaysia, Remy Ishak. Betul, Remy Ishak kacak lah. Antara selebriti lah kan. Remy Ishak lagi. Zizan Razak. Zizan Razak kacak. Ni selain tu Mamak Putih tu. Mamak Putih. Ramai sebenarnya. Ada lagi yang kacak selebriti. Sebenarnya benda tu subjektif. Bila awak rasa kacak, dan mungkin ada orang rasa tak kacak. Yelah. Bila ada yang kata kacak, mungkin kita kata tak kacak kan. Pandangan orang-orang ni berbeza. Betul. Jadi itu yang kita nak belajar. Dan sekarang ni kita rasanya kita berehat dulu lah Zik. Kenapa? Sebab masih lagi tak tahu macam mana nak hadamkan bila produser kita letak gambar kita tadi Gambar tu. kita kacak tu. Aduh, masih lagi nak pandang cermin sekarang. Betul ke kacak ni? Itulah, kita berhenti rehat dulu. Kembali selepas ni Borak Kopitiam. Betul ke kacak? Cuba tengok. Itulah, saya Mat London kita. Alhamdulillah kita dah cek dah dengan produser kita, memang betul dia letak muka kita tu sebagai contoh yang terkacak kat Malaysia ni Zik. Betul. Dan diharapkan agar nanti dapatlah masuk 100 terkacak dunia. Itu yang kita harapkan, tapi kita lebih berharap kita tidak dikecam lah. Itu dia yang paling penting sekali Zik. Dan kita bergurau je. Okey, tapi sekarang ni kita ada seorang doktor bersama dengan kita ini sebab untuk menjaga penampilan diri. Kena jaga Zik. Kena. Kalau tak masuk dalam kategori kacak tadi. Yelah. Yang paling utama orang tengok bahagian muka. Bahagian muka kan. Mungkin ada bahagian muka kita yang kita kena jaga sebab ada muka yang senang untuk naik jerawat. Dan ada muka yang memang susah nak naik jerawat tu, tapi mungkin ada benda-benda lain biji-biji kecil, ruam-ruam tu kat muka tu. Kiranya apa-apa yang ada dekat muka tu kita nak bertanyalah dengan doktor ni kan. Betul kan. Selalu perempuan je yang jaga muka ni, yang basuh muka pakai 5-6 produk. 5-6 produk Tapi adakah lelaki perlu untuk pakai 5-6 produk tu? Macam Aziz pakai pencuci muka tak? Saya pakai pencuci muka saja. Pakai sabun mandi sama kat muka juga? Pencuci muka, saya pakai pencuci muka. Yalah, kena pakai. Saya pakai yang extra whitening. Wah, tu nampak putih sikit kan? nampak efek dia. Okey. Kita bersama dengan Dr. Aizul Hafizi, seorang pakar estetik bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum doktor. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Doktor. Razik, Hafni and semua penonton TV3. Doktor di rumah. Kita orang kalah lah doktor kacap betul. Doktor di rumah. Saya excited hari ni sebab hari ni adalah saya punya first video call yang masuk TV. Tak dengar soalan saya tu. Apa okey jap. Ini tanya doktor tadi. Saya tanya. Apa dia? Doktor dekat rumah ke? Saya dekat rumah. Maksudnya klinik hujung minggu tak buka lah doktor
Hujung minggu tutup. Okey, Ahad je tutup. alright. Alright. Monday to Okey, Doktor. Saturday buka. Kita hari ni bercerita pasal penampilan lelaki maskulin ni. Kan? Mungkin mula-mula ni kita nak tanya dululah. Sebagai seorang pakar estetik, apa selalu masalah muka lelaki yang doktor selalu dapat dekat klinik ni? Masalah Alright. utama. So, bila kita bercakap pasal muka kan, sebenarnya assessment ni dia dua cara. Maksudnya, yang satu adalah daripada skin complexion. Skin complexion ni maksudnya keadaan kulit muka kita, kesihatan kulit. So, ni yang biasanya masalah dia adalah jerawat, parut dan juga parut berlubang. Yang kedua yang kita susah nak change iaitu facial figure. Maksudnya facial figure ni seperti bentuk muka kita, bentuk rahang kita, bentuk bibir kita, hidung dan sebagainya. Yang tu yang susah kita nak ubah. Tapi kalau face complexion ni adalah satu yang kita boleh jaga dan juga kita boleh ubah, iaitu kita punya skin tu kita boleh jaga daripada masalah-masalah kulit untuk kita nampak lebih kacak lagi. Doktor, selalunya kalau orang lelaki ni, sebab kita mungkin masih lagi di tahap yang mungkin belum lagi sangat-sangat detail macam kaum wanita kan, kalau kecantikan ni kan. Jadi lelaki ni selalu mungkin paling concern pun masa jerawat lah. Ada orang cakap, makan kacang banyak ni boleh jadi jerawat, doktor. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan sikit antara punca dan betul ke makan kacang tu, doktor? Alright, dia sebenarnya tak ada secara saintifik, dia tak ada evidence yang mengatakan makan kacang tu boleh menyebabkan jerawat. Tapi kacang ni sebenarnya dia berkalori tinggi. So sebenarnya kulit kita ni dia sama juga macam badan kita. So kalau kita makan makanan yang berkalori tinggi, dia juga boleh menyebabkan mengganggu kesihatan badan kita dan kesihatan kulit kita. So that's why bila kita makan kacang, kulit kita naik jerawat yang banyak. Untuk sesetengah orang, tapi tak semua orang. Ada setengah orang dia okey saja. Okey, tapi itu kalau makanan. Kalau punca-punca lain, punca jerawat ni? Okey, punca lain kalau lelaki ni, satu yang susah kita nak elakkan adalah hormonal. Hormonal ni maksudnya disebabkan oleh hormon seperti androgen hormon. So androgen hormon ni hormon lelaki sejak kita akil balik ni biasanya kita akan ada hormon tu. Dan juga yang kedua adalah disebabkan oleh seperti yang saya kata tadi, pemakanan. Dan ketiga skincare jugalah. Kadang-kadang lelaki ni dikurang sikit menjaga dari segi skincare. Kadang-kadang sabun mandi, itulah yang jadi shampoo, itulah yang jadi sabun muka. Itu yang kadang-kadang menyebabkan jerawat juga. Betul. Doktor, okey tadi doktor kata antaranya tu kacang tu tak semestinya tak ada saintifik punya kajian kan. Tapi dari segi pemakanan doktor kata boleh juga orang cakap membantu untuk jerawat tu tumbuh kat muka. Jadi apa antara sebenarnya makanan-makanan yang kita kena elakkan ni, doktor? Alright, so biasanya pemakanan yang pertama adalah sugar. Gula lah. Gula ni memang satu yang kita kena elakkan sebab gula ni bila kita makan, dia tak menjadi nutrien kepada badan kita tapi menjadi racun yang mana akhirnya dia bertukar kepada penyakit seperti penyakit kulit ataupun penyakit yang lain jugalah. Okey. Kedua, kalau untuk jerawat biasanya adalah dairy produk ternusu. Maksudnya produk susu, cheese, semua tu juga boleh menyebabkan jerawat. Ketiga, benda-benda yang berkalori tinggi seperti fast food. So yang ni kita panggil sebagai inflammatory food. So inflammatory food ni yang menyebabkan dia bertukar kepada jerawat dan juga masalah kulit. Kafein, coklat dan sebagainya yang manis-manis lah. Basically anything yang tak sihat boleh menyebabkan jerawat. Okey. Pemakanan yang sihat lah sebenarnya kalau nak jaga. Kalau mereka yang ada jerawat tiba-tiba naik banyak tu kena berjaga-jaga dari segi pemakanannya lah doktor Betul. Sebab dia sama je macam kita menjaga badan kita. So kulit kita pun sama sebenarnya. Okey, kalau kita tengok selalu orang ni gatal tangan, doktor. Bila dah ada jerawat dekat muka ni, geram. Dia rasa macam nak picit. Kalau kita tak picit sendiri, ada orang akan cakap, geramnya tengok jerawat awak ni. Kalau dapat picit ni sedap katanya. So, adakah jerawat ni boleh dipicit? Sebenarnya tu doktor. Okey, so jerawat kalau kita tengok memang geram kan bila kita, especially bila picit keluar something yang banyak kan. So macam yang saya buat sekarang ni dekat skrin ni, sebenarnya kita tak disarankan untuk picit jerawat sendiri sebab biasanya bila kita picit jerawat sendiri tu dia boleh menyebabkan fibrosis ataupun tisu di sekeliling jerawat tu mengeras. So bila mengeras dia menyebabkan parut tu menjadi hitam dan juga lebih teruk. So sebenarnya ada cara lain seperti saya akan gunakan chemical peel yang kita gunakan acid ataupun chemical untuk induce
isi-isi jerawat tu daripada keluar, ataupun boleh kita keluarkan dengan cara yang betul untuk elakkan dia jadi parut yang teruk. Kadang-kadang bila kita picit sendiri, dia boleh menjadi jangkitan kuman ataupun dia boleh menyebabkan parut yang berlobang. So yang tu yang kita tak nak. Itu puncanya Doktor, saya ni saya nak cerita pasal diri saya sendirilah doktor. Selalu kalau jerawat naik kat muka doktor, saya malam-malam sebelum tidur saya sapu ubat gigi doktor. Tapi baru-baru ni saya tengok video katanya tak sesuai sebenarnya, tak bagus. Jangan pakai ubat gigi kat muka. Betul ke doktor? Ubat gigi pakai kat gigi. Tapi dia boleh jadi kecut tau. Okey, ni mesti mungkin selalu tengok tips and trick kan dekat social media ataupun Yelah agaknya tu. So sebenarnya dia tak betul. Sebenarnya kalau nak lebih cepat jerawat tu hilang, kita boleh gunakan acne gel yang dijual di di drugstore, di pharmacy, seperti yang mengandungi benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide ni adalah satu ingredients yang mana mempercepatkan untuk jerawat tu kecut. Ubat gigi tak ada boleh ubat sebenarnya. Ubat gigi tu memang mitos ke apa doktor? Mitos. Jangan percaya. Tapi kalau pakai memang akan boleh rosakkan muka ke doktor? Yes, kita takut bila ubat gigi ni, kalau kita perasan dia panas kan, kadang-kadang dia boleh menyebabkan keradangan ataupun inflammation. Untuk setengah orang mungkin dia akan jadi lebih merah dia punya jerawat tu, dan juga mungkin boleh menyebabkan jangkitan yang lain. Saya risau doktor bila Afni dah pakai ubat gigi kat muka ni. Takut lepas ni dia ada jerawat lagi, dia pakai braces pula. Benda tak ada kena guna. Kenapa? Doktor, tadi doktor cakap pasal apa ni, bila dah jerawat tu kita dah buat sendiri, kita picit sendiri, takut nanti muka berlubang. Tapi itulah kalau boleh kita elakkan. Tapi kalau benda dah jadi doktor, muka yang dah berlubang tu doktor, boleh dirawat doktor? Okey, so sebenarnya sebelum ni ramai orang ingat parut yang berlubang tu akan hidup selamanya berlubang. Sebenarnya macam yang dekat TV sekarang ni, ini adalah contoh satu rawatan parut berlubang, which is kita panggil sebagai PCA cross ataupun chemical peel. Ni adalah salah satu cara untuk merawat parut yang berlubang, yang mana kita tampal semula parut tu satu-satu, dan juga parut tu akan tertutup semula. Dan biasanya kita kena combine dengan beberapa teknik yang lain, seperti kita buat CO2 laser, microneedling, chemical peel dan laser yang lain, yang mana harapan untuk sembuh semula tu adalah sangat tinggi, dan juga dia boleh jadi smooth semula, boleh jadi rata semula, dengan syarat rawatan tu agak mengambil masa yang lama dan juga perlu bersabar mengikut step-step yang kita buatlah. Okey, itu kalau parut jerawat. Macam saya ni ada parut yang memang saya sendiri yang cari nahas. Parut di hati. Parut di muka. Parut di muka. Parut di hati tu awal. Tak boleh nak Berapa dirawat kali tu. dah. Itu kena move on je. Kena move on. Saya punya muka ni doktor, ada beberapa parut lah yang saya jatuh basikal, ada yang insiden motor doktor. So macam mana parut-parut tu? Adakah boleh hilang ataupun memang kekal je kat muka saya? Parut di hati kita kena move on kan. So kalau parut di muka ni sebenarnya ada juga rawatan seperti rawatan laser ataupun rawatan yang lain. Dia boleh juga membantu, sama ada cuma dia punya outcome tu sama ada dia jadi 100% hilang ataupun dia improve sedikit daripada yang sebelumnya. Kadang-kadang kalau parut tu terlalu teruk, seperti terlalu serius sangat, dia cuma boleh lighten saja daripada sebelumnya. Ni saya pernah buat ni laser treatment Laser yang treatment, tengah tunjuk dia sekarang. Ni Dia laser bagi treatment. lagi flawless muka. Tapi itulah doktor, kalau macam Ini contoh Raja Lawak. macam rawatan macam gini doktor, sebab saya pernah adalah seorang kawan saya yang selalu pergi jumpa doktor buat laser ni doktor. Katanya benda ni dia kena buat banyak kali doktor. Selalunya berapa kali rawatan tu baru dia hilang doktor? Okey, betul. Macam saya cakap tadi, memang perlu banyak kali. Dia depends pada masalah. Macam masalah berlubang, memang saya sarankan untuk lebih daripada 5 ke 7 kali session untuk nampak result dia. Sebab apa yang kita buat adalah kita exfoliate, buang sel kulit mati, dan juga kita induce, maksudnya kita merangsang penghasilan
kolagen, sel-sel yang baru dan benda tu memerlukan masa yang lama. Sebab tu biasa saya sarankan jangan start treatment tu bertangguh. Sebab bila umur kita makin meningkat, seperti umur kita lebih daripada 30 tahun, kolagen kita semakin hari semakin berkurangan, semakin drop. So semakin slow lah bila kesan rawatan tu bila kita buat pada peringkat umur yang tinggi. Okey, Oh, itu sebab tu kena makan collagen, buat rawatan. Tapi kena buat juga rawatan sini kat rumah lah. Maksudnya kena basuh muka setiap hari. Kan? Boleh doktor Betul. tunjukkan sikit tak doktor cara sebenar nak basuh muka tu? Tepek-tepek je kat muka, lepas tu kita cuci. Tak boleh. Bukan, Dia ada cara dia ke atas ke bawah ke ataupun macam ada dia selalu saya tonyoh terus. Saya doktor macam gini. Kita belajarlah. Doktor demokan sikit boleh ke doktor? Macam mana cara yang betul doktor sebenarnya? Okey, so sebenarnya bila cuci muka ni dia ada tips dia. Dia ada tips yang bagus sebenarnya. Kalau kita sebenarnya everyday saya suka cakap tips untuk penjagaan skincare dululah especially untuk lelaki. Lelaki ni memang saya faham passion saya pun ramai lelaki and ramai yang tak suka pakai skincare yang banyak. So sebenarnya 3 skincare yang wajib iaitu cleanser, kedua moisturizer, sunscreen. So cukup. So untuk keluar rumah kita gunakan cleanser, pencuci muka, lepas tu kita akan pakai moisturizer dan kita akan pakai sunscreen. Sebenarnya dah cukup. So cara kita cuci muka, bila kita pakai sunscreen, saya sarankan untuk double cleansing. Maksudnya kita letak air, kita ambil sikit pencuci muka, kita cuci daripada bawah dan juga ke atas. Ratakan seluruh muka, kita cuci sekali lagi dengan air dan kita ambil lagi cleanser, kita cuci lagi sekali. Ataupun dos yang macam you all yang selalu di TV yang kadang-kadang kita akan put makeup semua, kita juga boleh gunakan makeup remover dulu baru kita gunakan pencuci muka. So baru kesan dia tu lebih bersih dan tak ada yang melekat di muka yang boleh menyebabkan jerawat ataupun pori tersumbat. Jangan direct basuh muka lepas makeup Betul. Direct pun boleh tapi kita cuci 2 kali ataupun kita boleh gunakan makeup remover dulu baru guna pencuci muka. Faham. Tapi kalau yang kita nak mencuci muka tu doktor, yang nak tahunya sekarang ni, sebab yalah kadang-kadang kan kita rasa geram kan. Mungkin bahagian ni rasa macam kotor sikit, kita tonyoh-tonyoh kuat-kuat doktor. Benda tu akan kacau ke kulit muka kita doktor? Betul. Kulit muka kita sebenarnya even sekarang pun musim pandemik ni kita pakai mask kan. Kulit muka kita sangat sensitif. Even any permukaan, any sesuatu yang kasar macam kita pakai mask boleh menyebabkan friction ataupun bila kita tonyoh-tonyoh dengan ganas, kulit kita pun sensitif. Dia juga boleh menyebabkan sedikit friction ataupun luka ataupun keradangan yang boleh induce jerawat tu naik. Punca So juga. muka ni dia suka dibelai. Ya, betul. Walaupun Kena muka lembut-lembut lelaki. lah buat, Kena lembut-lembut. Lepas tu doktor tadi ada cakap pasal moisturizer. Itu nak pakai bila? Lepas dah basuh bersih, lap dulu bagi kering, lepas tu pakai ke macam mana? Pakai moisturizer, so you biar dalam 1-2 minit dia dah absorb. Lepas tu you pakai sunscreen. Cukup. Okey, moisturizer tu lepas dah kering muka Lepas dah basuh muka pakai cleansing. Tapi nak fahamkan maksudnya dah cuci muka, bilas, lepas tu pakai moisturizer lah doktor Dah kering, lepas tu you pakai moisturizer. Tapi moisturizer tu untuk apa doktor kita nak pakai Okey, moisturizer ni pelembap. So dia akan melembapkan kulit, dia akan stabilize kita punya penghasilan minyak. So muka kita lebih stable, lebih stabil yang mana tak akan kalau kulit kita terlalu kering, kulit kita ni pandai, dia akan bagi signal kepada kita punya brain untuk menghasilkan lebih banyak minyak. So bila kita tak pakai moisturizer sebenarnya, dia akan bagi signal dekat brain, okey kulit ni terlalu kering, buat lagi minyak. So kadang-kadang kulit kita akan jadi terlalu berminyak. So yang itu yang kita tak nak. Maksudnya setiap kali keluar rumah kena pakai doktor? At least sebelum tidur ataupun setiap kali keluar rumah sebelum kita apply sunscreen lah. So maknanya 2 kali sehari lah. Itu kali sehari. akan kurangkan masalah kulit muka berminyak doktor Yep. Betul, okey, melembapkan baru kulit tahu. sebab kalau kulit yang lembap ni satu tips, bila kulit lembap ni dia punya penuaan tu lambat. So lambatlah kita dapat kedutan, so kita boleh maintain lebih muda daripada yang sebenarnya. Dah boleh lah kita start jaga muka Ini ni. nak dengar ni. Bila penuaan lambat tu ini nak dengar ni. Kena beli moisturizer lepas ni. Okey, doktor. Mungkin doktor nak sharekan sikit lah. Selain daripada apa yang kita katakan tadi mengenai pemakanan, mengenai cara basuh muka. Apa lagi satu tips untuk dikongsikan dengan penonton Borak Kopitiam ni untuk muka lelaki? Okey, tips dia memang sama je. Pemakanan. Kedua adalah
skincare, dan juga ketiga kita kena elakkan anything yang mengganggu pada permukaan kulit kita lah. So sentiasa bersihkan kulit kita dengan sebersih-bersihnya. Dan tips-tips yang seterusnya, rajin jugalah jumpa doktor di mana-mana pusat kecantikan ataupun pusat estetik ataupun di mana-mana klinik, dan juga dapatkan tips-tips kecantikan di IG saya juga selalu. Apa IG doktor? Nak tengok lah, saya nak belajar lah. Apa dia? IG-nya doktor. IG, Instagram doktor. Dr. Hafizi. Ni kita keluarkan, ini kita ada dekat tunjuk skrin terus. ni sekarang kan. Ni Dr. Aizul Hafizi, anda boleh follow Dr. Aizul sekarang ini untuk dapatkan tips-tips pasal penjagaan muka. Tak kisahlah lelaki ke perempuan, boleh ikut tips yang diberikan oleh Dr. Aizul. Doktor, terima kasih banyak-banyak doktor sebab sudi bersama dengan kita hari ni. Banyak ilmu kita dapat ni. Selalu lelaki ni asal boleh je pasal muka ni. Betul. Tapi hari ni kita belajarlah sikit kan. At least tak banyak pun kita dapat tahu sikit dulu. Moisturizer, sunflower apa? Sunscreen. Sunflower tu bunga matahari. Sunblock nak sebut tu. Disebut sunscreen tadi. Alright, terima kasih doktor. Kita belajarlah sikit. Nanti tak apa. Ni sebab baru Assalamualaikum, belajar Zik. Baru belajar. Nanti kita dah belajar advance kelas. Baru belajar pun dah teruk sangat sunflower begini, tahu kat muka apa jadi. Aduh. Okey, ada satu lagi masalah untuk kita selesaikan hari ni. Kalau tadi dah settle masalah muka, sekarang ni masalah bau badan. Oh, ni penting juga. Jadi macam mana gayanya tu, kita tengok VT ni. Ramai di antara kita, terutama sekali golongan lelaki, mementingkan kesihatan dan juga kebersihan diri. Jadi antara perkara yang sering menjadi kerisauan adalah masalah bau badan. Jadi pada pagi ini, saya tidak berkesorangan. Saya bersama dengan Encik Mohamed Fudarizi, iaitu merupakan seorang image consultant, untuk berkongsi dengan kita sedikit mengenai apa itu masalah bau badan dan juga cara untuk mengatasinya. Baik, Encik Mohamed. Pertama sekali kita nak tahu sedikit apa itu sebenarnya masalah bau badan ni. Okey, sebenarnya masalah bau badan ni sinonim dengan peluh. Kita kalau berpeluh, kita ada bau badan. Tapi pada hakikatnya, peluh tu tidak berbau sebenarnya. Yang membuatkan badan kita berbau adalah pada lapisan kulit kita ada bakteria yang mana dia membiak dan menyebabkan bau badan lah. Antara faktor-faktor yang membuatkan badan kita berbau, contohnya berpunca dari segi pemakanan kita juga. Ada jenis-jenis makanan sebenarnya yang dia boleh membuatkan badan kita berbau. Okay. Contohnya seperti makan daging merah. Okay. So kita ada daging merah, kita ada daging putih. Okay. So daging merah ni kandungan lemak dia tinggi. So dia ambil masa yang lama untuk dicernakan, so membuatkan badan kita akan keluar bau-bau yang kurang enak sebab dia ambil masa lama untuk dicernakan dalam bahagian perut. So makanan-makanan lain, contohnya kalau makanan-makanan yang berasaskan rempah, cili, pedas kan. So bila kita pedas kan kita berpeluh kan. So dia akan membuatkan lebih kerap kita berpeluh lah. Tapi makan ni bukan makan sekali dia terus berbau, tidak. Tapi dari segi long term, kalau kekerapan kita suka jenis makanan-makanan macam tu, dia akan contribute lah pada bau badan kita jugalah. Mungkin Cik Mohamed boleh kongsikan lah kepada kita, apakah langkah-langkah untuk kita nak mencegah masalah bau badan ni? So dari segi langkah-langkah saya rasa agak senang, tapi khusus bagi orang yang ada masalah bau badan, dia kena ambil berat dan orang kata perlu dititik beratkan. Okay. Contohnya sehari-hari kita mandi, betul? Tapi kalau kita jenis yang badan kuat berpeluh, berbau, kalau kita mandi 2 kali sehari, maka kita naikkan lagi 3 kali sehari kita mandi. And then yang paling penting, tuan-tuan kena pakai deodoran. Deodoran dan perfume. Apa yang kita kena faham, ada setengah orang selalu tanya, nak pakai deodoran ke nak pakai perfume? Pakai salah satu ke pakai dua? Okey, jawapan saya, kita pakai dua-dua. Okey, fungsi yang pertama deodoran adalah digunakan untuk menyekat ataupun mengurangkan kadar pengeluaran peluh yang lebih banyak. Ataupun ada arti kata lain, deodoran dia boleh neutralkan bau badan kita. Lepas kita tak keluarkan peluh, badan kita dah okey, so kita nak wangi, betul tak? So that's why kita kena spray perfume. Bau dia lebih kuat dan so that's why dia lebih mahal daripada deodoran. Okay. Dan cara pakai pun berbeza. Kita tak pakai perfume dekat bawah ketiak ya. Okay. Kita pakai deodoran saja. So perfume pada biasanya kita pakai pada bahagian-bahagian panas badan. Contohnya di nadi, di belakang leher ni ataupun di dada. Dan ada juga semua orang akan perfume pada spray pada baju.
Dan definitely dari segi pemakaian pun kerap tukar. Ada setengah golongan lelaki ni kalau pakai seluar jeans itulah dia pakai seminggu. Dia tak tukar-tukar, dia gantung, ya kan. So pakaian kita pun mainkan peranan penting. So kita kena jaga dan sentiasa tukar, kotor terus basuh dan kita pakai baju yang lain. Tapi sekiranya ada setengah orang ada masalah peluh yang sangat teruk, tukar macam mana pun tak boleh buat. Itu saya galakkan ataupun saya advise untuk pergi doktor yang lebih pakar lah. Apa yang boleh kita rumuskan, 3 benda yang penting iaitu jaga kebersihan, jaga pemakanan dan jaga keterampilan. Bukan wanita sahaja kena jaga kecantikan, keterampilan, tapi lelaki maskulin juga kena jaga kebersihan diri supaya kita lebih nampak lebih bergaya, matang dan berjaya. Ya, betul. Itu adalah masalah utamanya. Sebagai seorang lelaki ni jenis yang macam kita abaikan Terasa, mungkin. Aziz. Bau badan. Doktor kata tadi kan berkongsi kata pasal pakai seluar jeans ulang-ulang yang sama. Ini berapa lama pakai dah ni? Ini lama dah ni. Memang pusing-pusing ini je. Pusing-pusing tu. Tak, dia kadang-kadang kita pakai yang itu kita selesa. Yang itu je kita pakai. Zee. Ya, sebab dia memang selesa. Laki ni asal selesa jalan. Tapi itulah kena jaga jugalah. Tetap kena jaga. Pakai deodorant, pakai perfume untuk kita bila keluar tu lagi presentable dan kita nak berhadapan dengan orang tu lagi confident. Orang cakap first impression tu orang tengok dengan nampak kemas, segak, bergaya dengan bau yang wangi, terus job sign. Okay. Terus baru bincang pun terus dapat job Okey, ni ada satu job ni kita nak kongsikan kepada anda. Ada Jom Masuk TV. Apa yang nak dijual hari ni? Ada Farina Joint Spray. Jom kita saksikan. Yes, Zah. Anda rasa anda dah cukup kacak, tapi kacak pun tak berguna kalau asyik sakit-sakit lutut, lengur-lengur badan dan sakit sendi. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya Wakil daripada Farina membawakan produk tradisional iaitu Joint Spray. Dapat membantu melegakan sakit sendi. Selain pada itu, dia akan bantu untuk mengurangkan kekejangan, kebas-kebas, lengur badan, gigitan serangga, kembung perut dan sakit kepala. Jadi kepada anda tak kisah yang tua atau yang muda, lelaki ataupun wanita yang ada masalah sakit lutut, sakit belakang, sakit pinggang, lengur leher, lengur bahu akibat aktif bersukan, faktor usia ataupun disebabkan bekerja berat, kami sangat galakkan untuk anda cuba Joint Spray. Hanya perlukan semburan 1 hingga 2 semburan sahaja. Tak perlukan urutan, insya-Allah akan membawa asbab dan memberikan kelegaan kepada anda. Ianya selamat dan memberikan kesan yang pantas. Kami dah ada rata-rata testimoni yang positif daripada pelanggan kami sendiri. Antaranya ada yang dah boleh solat berdiri, dah boleh berlari kembali, dah tak perlu pakai tongkat, dah boleh main bola, perform macam biasa, barulah kacak berganda. Jadi hari ini Farina ada buat promosi kacak berganda di mana harga asal RM120. Tapi dengan adanya pakej jimat 25% hari ini, anda akan dapat potongan harga sehingga RM90 sahaja. Hanya terhad hari ini saja anda jimat dan anda dapat free gift. Anda takut kalau barang, katakanlah barang tak sampai sebab sekarang ni dah macam-macam kes. Jangan risau, kami ada sediakan COD. Barang sampai baru bayar. Cepat-cepat cara nak dapatkan scan QR code yang terpapar ataupun boleh call terus WhatsApp nombor yang tertera atau boleh juga beli di Shopee Farina Official sekarang. Untuk maklumat, kami tak ada jual di farmasi ataupun toko-toko jamu sebab kami betul-betul nak jaga kualiti produk kami. Hampa jangan duk risau sebab kami ada kelulusan Biro Farmasi. Perunding kami yang seramai 200 orang akan bantu hampa untuk dapatkan balik gaya hidup yang sihat hampa tu. Sekali lagi, cek nak banyak hampa dapatkan Joint Spray hanya di Farina Marketing. Spray-spray dah hurray. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah dia. Kejap lagi ada lagi antara barang-barang yang produk-produk yang kita nak jual kepada anda dalam Jom Masuk TV. Nantikan produk apa yang ada. Tapi sekarang ini ada something Aziz nak bagi tahu kepada anda. Kita kan ada PDPR sekarang ini, belajar online dekat rumah. Cikgu mengajar dari rumah, anak murid pun belajar dari rumah dan agak berbeza sikitlah dengan cara kita dulu. Adakah adik-adik rindu nak belajar dekat sekolah, tak dapat nak belajar dekat sekolah kan? Mungkin rindukan juga aktiviti co-curriculum. Apa kata anda boleh join, adik-adik semua ni boleh join dengan rakan-rakan anda dalam pembelajaran yang menjadi lebih mudah dan menarik untuk prasekolah, sekolah rendah dan menengah. Belajarlah di Didik TV KPM setiap hari pukul 7 pagi sampai 12.30 tengah hari dan dari pukul 2 petang hingga 7 malam dekat NTV7 dan YouTube NTV7 Malaysia. Sekali lagi kat YouTube NTV7 Malaysia ada, dekat NTV7 pun ada. Pukul 7 pagi sampai 12.30 tengah hari dan 2 petang sampai pukul 7 malam. Didik TV
KPM. Belajar ya adik-adik semua duduk kat rumah tu. Jangan buat benda-benda yang tak berfaedah. Belajar. Tengok NTV 7 nanti. Alright. Kejap lagi. Kita nak sambung cerita pasal kacak berganda ni. Kita nak pergi ke bahagian atas pula. Ke bahagian rambut. Nak jaga macam mana rambut kita? Terus bersama dengan kami kejap lagi dalam Borak Kopitiam. Lelaki ni kan, kalau kita jaga betul-betul penampilan diri kita, kita akan nampak seperti Hefni. Mari Hefni, masuk. Jangan asyik keluar je kerja. Tak takut, Zik. Kenapa? Awak pergi mana tadi? Basuh muka? Itulah, doktor dah ajar cara mencuci muka. Tadi pagi lupa nak cuci. Itu yang pergi cuci muka tadi. Sebab doktor tu bagi tahu suruh cuci muka, awak terus pergi toilet takut. cuci. Sekarang kita kena jaga sikit lah. Sebab doktor kata lebih umur 30, kolagen dah kurang. Jadi kena cuci muka selalu. Terus insecure. Okey, kita ada satu VT yang kita nak tunjukkan kepada anda. Pasal lelaki. Ada ni. Kita dah Jom kita sediakan saksikan lelaki. dulu. Lelaki. Jom kita saksikan. Kalau musim panas, kita mesti perlukan air sejuk. Tapi kalau air tak perlukan air sejuk, cukuplah you sejuk di mata air. Adakah penampilan itu penting bagi seorang lelaki? Untuk menjawab semua persoalan ini, kita akan bersama dengan Azlan. Azlan bukan Azlan. Kita akan bersama dengan Nazim Osman. Hai! Hai semua, saya bukan Azlan, saya adalah Nazim Osman. Apa yang paling penting untuk menampakkan penampilan Nazim tu tampak sempurna? Bagi saya, kena bersih lah, kena jaga kebersihan. From head to toe, sebab kebersihan tu memang diperlukan. Kebersihan ni tak mengira gender ya. Bukan perempuan saja yang perlu mementingkan kebersihan dan penampilan, tapi lelaki juga sama. Especially dalam zaman sekarang ni. Head to toe. Nazim sendiri ada aksesori yang Nazim wajib pakai? Saya memang dari kecil dulu, kalau nak keluar memang gosok baju saya. Tak kira t-shirt ke, meja ke, t-shirt tu nipis ke, t-shirt tu tebal ke, memang saya tak boleh nampak dia ada crumple. Saya tak suka. Itu memang saya jaga. Tapi tak sesempurna seperti yang orang luar sangka lah. Maksudnya, orang bila cakap pasal Nazim, saya selalu ditanya, Nazim ni perfectionist ke? Semua benda nak kena sempurna? Tidak sebenarnya. Kesempurnaan tu tak wujud. Tapi apa yang saya boleh katakan wujud adalah ketelitian. Jadi kalau saya keluar, saya memang baju saya kena gosok. Tapi sebab saya tak sempurna, selalunya saya malas nak buat rambut, saya akan pakai topi. Kira Nazim suka pakai topi lah kan? Oh ya, selalu saya pakai topi. Topi saya ada banyak macam collection. Kalau kita tahu, kalau topi tu kita pakai dekat luar kepala, betul kan? Okey. Kalau dekat dalam kepala tu ada apa? Ada kokok. Kau mengerti arti cinta sesungguhnya. Apa yang paling Nazim titik beratkan dalam penampilan diri? Kalau pakaian, saya pentingkan baju. Okay. Saya ada banyak baju, saya rasa dah too much dah. Tapi adakah kalau macam outfit kena semua berjenama ataupun kalau bandel okey ke? Saya baju bandel pun saya pakai. Topi RM5 pun saya ada. Kena pandai pilih lah kan. Kalau RM5 tapi nampak cantik, beli je. Pada saya tak ada masalah. Kadang-kadang saya beli baju berjenama pun untuk kepuasan diri je. Ada tips atau petua yang Nazim amalkan tak? Sebenarnya dulu masa saya muda belia, saya rasa macam saya lebih menjaga luaran. Nak jaga muka lah, letak ni letak itulah, macam-macam lah. Tapi bagi saya, apa yang penting bagi seseorang tu tak kira lelaki ataupun perempuan, daripada dalam tu yang kita kena jaga, especially awal hati. Dan apabila kita rasa macam bersih, of course aura baik tu akan keluar secara semula jadi. Especially at my age, saya dah 37, saya rasa macam hati itu lebih penting ya anda semua untuk dijaga. Bagi Nazim, apakah ciri lelaki yang wanita paling suka? Tak tahu nak jawab sebab kita single, Wak. Kita pun single, Wak. Ya ke? Nanti kita makan Kita cakap secara general lah. Saya tak berani sangat nak yakin dengan jawapan saya ni. Tapi of course lah, perempuan akan suka lelaki yang baik, stabil dari segi emotionally dan physically, career-wise. Dan juga of course, confidence tu juga adalah salah satu daya tarikan yang saya rasa penting. Dan mungkin akan menemukan saya dengan orang yang tepat. Amboi, tidak je mak saya sekolah. Hello mak, saya dah jumpa calon menantu. Memang setuju. Alhamdulillah. Saya tengah cari jodoh pula dekat sini.
Kakak. Kakak ni banyak pick up line lah. Saya kena masuk kelas pick up line dengan Kokok lah. Saya nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan thank you so much kepada semua penonton drama Takdir Yang Tertulis. Saya hargai sangat-sangat on behalf of our team and we can never do it alone. It's all about teamwork. Jadi thank you so much for your support and your kindness. Yes. Alright. Thank you so much Nazri Azman. Thank Dan you. sentiasa handsome selalu. Thank you. Bye. Bye. Itu dia. Kokok dengan Nazim Osman. Tapi apa salahnya kan orang cakap Nazim pun single, Kokok pun single. Kita doakanlah semoga semuanya dipermudahkan untuk Kokok dengan Nazim Osman tu. Nampak secocok tadi. Kokok dengan Nazim kan. Berbalas-balas pick up line. Itulah. Nazim pun nampak happy dengan Kokok. Seronok tu nampak ada chemistry tu, ada Okey, kemesraan tak apa, dia. nanti kita try lah. Kenen-kenen kan kita bagi tahu Nazim. Kokok ni baik orangnya. Betul. Kan? Okey. Kita Okey, sekarang itu nak cerita balik pasal ke Nazim. topik kita. Kalau kita tengok Nazim tadi, dia memang adalah seorang yang menjaga penampilan. Stylo lah kalau Ada kita tengok stylo. kan Dia dekat Malaysia ni antara selebriti yang stylo dia lah. Dia pakai baju apa-apa pun nampaklah kacak tu. Macam kena kan? Kena. Tapi Macam kadang-kadang awak live ni. Apa baju favourite awak kalau keluar harian? Kalau keluar harian senang t-shirt Zik. T-shirt macam mana? T-shirt biasa je, t-shirt, seluar Berkolor jeans. tak berkolor? T-shirt mana ada collar? Yang ni ada t-shirt. Ini orang panggil kemeja. Dia ada ni kemeja. Dia ada t-shirt berkolor tu. Oh, yang lengan pendek. Ha. Yang macam apa kain dia lubang-lubang tu kan? Lubang-lubang. Awak suka pakai macam mana? Saya tak, memang tidak macam ini kalau kita tengok. Selalunya kalau keluar tu memang simple lah. Seluar jeans, kasut pun kasut flat je macam itu. Lepas tu t-shirt. Ini selalunya kalau macam ni, kalau nak buat red carpet ni, kalau macam ni. Oh, wah, pakai macam Haziq gini macam red ni carpet, ke kalau keluar? Ya, mungkin ada orang yang hari-hari pakai macam ni tau. Haziq? Saya tak. Saya adalah memang jenis, saya memang orang yang suka pakai warna hitam. Oh, kenapa Sebab kuat peluh sikit. Kalau pakai baju berwarna ni, dia kurang yakin sikit. Saya pakailah baju warna hitam, tak nampaklah sangat peluh tu. Maksudnya kalau keluar tu, baju apa-apa pun, kemeja ke, t-shirt ke, seluar jeans ke, mesti nak kena kali hitam. Kena pakai kali hitam. Tapi memang kalau tengok dekat wardrobe saya tu, 80% ke 85% baju hitam saja. Oh. Itu baju. Lepas tu kalau saya kenakan macam ni. Ni adalah penampilan saya lah ni. Dia pakai jaket dengan warna lain. Okey, faham. Maksudnya dalam semua hitam, kat luar ada jaket jugalah. Ada Maksud jaket. pakai two-piece lah. Yes. Seluar tak boleh. jeans, saya kurang gemar sikit pakai seluar yang koyak-koyak ni. Tapi sekarang macam trend juga, Zik. Trend yang pakai yang berkoyak-koyak ni juga. Tapi kiranya Aziz kalau keluar tu mesti nak kena proper juga, nak kena berjaket Kena. Saya memang kena tak pakai boleh macam jaket. pakai t-shirt je keluar pergi lepak macam tu pun sama, kena pakai jaket juga. Sama, kena pakai. Oh, Kena kenapa pakai. Aziz Sebab saya rasa extra confident bila pakai jaket. Rasa lebih presentable lah. Sebab kita ni tak adalah slim sangat kan. Nak pakai baju t-shirt je, baju t-shirt nipis kan. Nampaklah susuk-susuk perut tu one pack kita. Tapi orang cakap kalau pakaian warna gelap ni, dia membantu juga untuk kita kelihatan lebih kecil, Zik. Tengok orang juga If ni. Kalau memang orang macam saya ni memang dah nampak besar dah kat situ. Kalau pakai pun tak nampak beza sangat pun. Oh, tapi Aziz kata tadi Aziz banyak baju kali hitam? Sebab peluh. Okey. So nak bagi tahu dekat orang yang sebenarnya hari-hari walaupun Aziz bergambar, itu bukan baju yang sama lah. Bukan. Saya tak pakai baju yang sama. Walaupun nampak sebab warna hitam lagi. Bukan. Bukan, itu memang baju yang lain Saya ada banyak baju warna hitam dekat rumah, t-shirt warna hitam, kemeja hitam. Ini pun antara style yang sesuai untuk kalau lelaki. ikon fashion Aziz, tak kira lah kalau selebriti tadi kita cakap Malaysia kan. Antarabangsa kalau Haziq tengok selalu kalau dia ni, stylo ada ni siapa Aziz? Kalau macam saya suka tengok pelakon-pelakon Hollywood. Macam saya tengok Robert Downey Jr. Okey, Iron Man. Lepas tu David Beckham. Betul, Beckham memang dia stylo. lah bapa, dia dah berusia tapi tengoklah nampak muda daripada kita. Mak dia pun sama juga. Mak dia pula, bini dia. Jangan mak Beckham. Bini dia. Bini dia pun sama juga. Dia orang memang satu pasangan Zik. Satu pasangan dia memang stylo. Isteri dia. Kalau kita tengok pun sebenarnya David Beckham ni selain daripada dia seorang pemain bola dulu, sekarang ni dia lebih menjadi kepada ikon fashion serata dunia Zik. Bukan setakat baju dia, rambut dia pun menjadi ikutan dari dulu sampai sekarang. Letak So gaya anda macam mana mungkin pun boleh tetapkan seorang ikon fashion mana anda nak ikut, mungkin anda boleh follow cara dia orang. Kalau nak follow Haziq, pakaian 80% kat rumah berwarna hitam. Okey, ni ada something yang kami nak bagi tahu kepada anda. Ini mengenai Nestle Lactogrow sebagai jenama Grow Happy. Ingin berkongsilah tips dan juga aktiviti yang menceriakan anda sekeluarga, barulah Grow Happy. Tips inspirasi Grow Happy nombor 28. Jom baca dan bersembang. Sebelum tidur, bacakan buku cerita dan biarkan si manja banyak bertanya.
Bila pandai bertanya, maksudnya mereka sudah faham dan pandai berimajinasi. Bersembang merupakan cara mereka untuk bersosial. Bila si manja ceria, ibu bapa pasti bahagia. Berikan si manja Nestle Lactogrow yang mengandungi probiotik L-Uteri untuk keselesaan perut si manja. Itu dia. Settle Okey. cerita kita hari ni. Ada satu lagi. Pasal apa? Kita dah bawa muka. Okey. Dah cerita pasal baju, pakaian Okey. kita. Ada satu benda lagi yang kita kena jaga seorang lelaki. Apa ni, kasut? Bukan. Orang kata ni mahkota wanita adalah Di muka. rambut. Oh, rambut. Wah, Okey. ini banyak benda yang awak tak pernah dengar ni. Ini topik yang baru bagi saya nak belajar ni pasal nak menjaga kecantikan seorang lelaki ni. Betul. Oh, rambut. Ya, betul lah. Rambut Mahkota tu lelaki juga? mahkota lelaki jugalah. Jadi Ya, kita nak jadi- belajar dengan doktor rambut Kita bersama dengan seorang hairstylist, kan? Penggaya Pendandan rambut ni. rambut, Kita ada penggaya Ahmad rambut. Siddiq daripada WM Barbershop. Assalamualaikum, Sid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Selamat Sid. pagi, Borak Kopitiam. Selamat pagi. Baik-baik di sana. Pagi-pagi dari customer. Pagi-pagi dah dengar semua. Okey. Kita Okey, nak Sid. cakap pasal rambut ni. Salah satu benda yang penting. Jaga SOP Sama-sama kita jaga awak SOP sama ni. tu, Sid. Jauh sikit. Kita nak cakap, Zik, kita nak cakap pasal rambut ni. Ini benda paling penting juga, betul lah, Zik. Kadang-kadang kan, teringat lah. Kadang-kadang bila kita nak keluar rumah tu, kalau pakai wax tu tak kena gaya tu, duduk lagi depan cermin sampai ke setengah jam, 1 Boleh jam hilang kan. mood tu. Boleh hilang mood. Betul. Kalau tak kena tu hilang mood, selain daripada pakaian, rambut juga penting, Sid. Jadi nak tahu, Sid, mungkin Sid boleh kongsikan sikit, Sid, untuk tahun 2021 ni sebenarnya gaya rambut macam mana untuk lelaki yang tengah in ni? Okey, kalau dalam 2020 dan 2021 ni, style yang tengah famous, kemas ikat tepi dan juga quiff cut yang saya nak buat sebentar ini. Saya akan kongsi sekejap lagi. Apa cut tadi? Quiff cut, dia bahasa Melayu dia pacak sikit, dia tersungkur sikit. Oh, pacak tersungkur kan? Dia pacak tersungkur. Dia akan pacak sikit, dia tersungkur sikit. Ini yang kita nak buat lah ni, Yang saya akan kongsi sekejap lagi. Tapi adakah gaya rambut tadi tu sesuai untuk semua jenis muka, Sid? Ataupun tak semua muka sesuai dengan gaya yang itu? Okey. Untuk rambut ni, kunci kejayaan ada dua je sebenarnya. Kalau nak bagi mengikut bentuk muka. Iaitu pusar dan kening. Okey. Mana kata kalau normally pusar mesti akan belah sini. Dan kening akan di sini. Kita akan terus follow kepada pusar. Automatik akan ikut bentuk muka. Kerusi tu boleh pusing nak tengok pusar? Pusar kat sini, center rambut. Pusing kerusi tu. Nak tengok pusar pelanggan tu. Pusingkan kerusi. Pusing kerusi, okey. Tak nampak, sorry boleh pusing. Pusing ke sini. Salah pusing. Dia jatuh. Okey, tak apa. Kita tak payah tengok dah pusar dia. Okey, tapi kalau macam ada orang yang buat gaya rambut yang tak kena dengan muka. Kan, mungkin bentuk muka dia bulat, dia buat rambut pacak. Mungkin agak tak kena. Macam mana tu? Macam mana tu? Ada boleh repair balik ke, Sid? Dia itulah ya, cara repair dia kunci kejayaan dia macam saya cakap tadi. Pusar dan kening. Bila pusar dan kening tu sama, dia punya section kiri ni nama dia crown section. Okey, crown section iaitu kening dan pusar saya cakap tadi kan. Bila selari je, confirm akan ikut bentuk muka. Okey, tapi kalau terlari, kalau terlebih sikit, dah tak repair terlebih sikit, itulah yang akan nampak tak kena. Kan? Kalau macam dia terlebih, kita tinggi sikit, akan nampak ganas sikit lah. Okey, nampak ganas. Dia akan jadi mood lain juga. Kalau tinggi sikit tu nampak ganas. Faham. Sid, nak tahu Sid, kadang-kadang ada orang kan macam ada juga kawan-kawan kita kalau kita tengok gaya rambut dia daripada mula kita kenal dia zaman sekolah. Itulah dia. Sampai sekarang dah umur 30. Macam gitu je Zik. Cakap nak Zik pula Sid. Cakap kenapa tak nak tukar style rambut Sid? Tapi dia kata dia takut untuk pergi ke gaya lain, takut tak sesuai Sid. Macam mana tu? Okay, dia kebanyakannya bagi saya lah. Rambut seseorang ni karakter atau attitude seseorang. Mana macam contohnya zaman usia orang tu remaja pada tahun 80-an atau 90-an. Okey, zaman tu mungkin era rock macam tu kan. So bila dah kembali zaman ni, diorang cuma nak kemas saja. Mungkin masa dulu diorang dah terbiasa dengan rambut panjang ataupun rambut ekor. Macam kasut saya dulu ekor dia sampai sini. Oh, yang ni. Tapi sekarang dah 2021 kita kena pendek kan. Okey, tapi kalau bagi seorang lelaki pula dia nak jaga rambut ni simple je, kan? Mungkin kita pakai shampoo, pakai conditioner sikit. Penjagaan rambut. Macam mana sorry? Untuk seorang lelaki, mungkin beza sikit penjagaan rambut dia, tak macam wanita. Wanita mungkin banyak sikit produk dia. Kalau lelaki, betul. Kalau lelaki macam mana? Adakah nak kena pakai juga shampoo dan conditioner ataupun shampoo saja pun dah cukup?
dia paling normal untuk jaga setiap malam sebelum tidur tu kita shampoo lah. Sebelum tidur? Sehari sekali mesti shampoo. Sebelum tidur mesti shampoo. Lap kering-kering, baru kita masuk tidur. Oh. Sehari mesti sekali shampoo. Tapi itu terpulang pada jenis rambut atau kulit kepala tu, depends lah nak pilih yang sejuk ke, yang ada aloe vera ke kan. Tapi memang kena hari-hari Sid Hari-hari kalau boleh sebelum tidur. Alright, Sebab rambut ni dia akan keluar, orang kata, minyak natural tu akan keluar daripada kulit kepala kita. Macam muka jugalah. Okey. Macam muka juga. Macam muka dan pinggan. Sama-sama berminyak. Macam Sid, pinggan pun apa sama. kata kita tunjukkan demo kita, Sid. Sambil-sambil tu nak tahu jugalah macam bila nak gayakan rambut tu kejap lagi, gunakan apa? Wax ke, pomade ke ataupun apa-apa yang bersesuaian mungkin boleh kongsikan? Okey, boleh. Okey, kita mungkin buat demo sikit lah. Silakan, Sid. Okey, macam saya cakap tadi, kunci kejayaan adalah kening dan pusar. Ini nama dia crown section. Okey, bila kita dah clip keliling tu, depend pada orang nak tepi dia nak nipis ke atau tak nak nipis sangat ke. Macam customer ni, dia nak yang medium. Tak apa-apa nak nipis. Okey. Bila dah clip, dah lurus, pastikan lurus. Pastikan lurus section tu dan mesin dia tepi dia. Oh, dia tarik gitu je. Ni tapak berapa ni pakai ni? Yang ni saya pakai tapak satu open. Oh. Satu open. Tapi dah rambut customer ni dah pendek dah. Dah pendek dah. Tinggal nak trim-trim aja Saya nak trim je. Okey. Jadi kat tepi tu memang pakai satu tapak je ke ataupun pakai 2-3 tapak berbeza? Okey, mula-mula kita akan ratakan ikut tapak 2. Kalau yang normal lah. Yang macam tak nak berapa nipis, tapak 2. Mata satu, kita openkan dia punya clip. Dan mata satu. Lepas tu nak bilas balik, mata satu close, tutup balik. Okey, faham. Jadi dia ada tone lah nanti Dia akan nampak lah, orang kata faded. Masa bagi dia pudar. So kat sini kita nampak lah dia daripada cerah ke gelap. Betul. Nampak dia punya macam warna tu daripada gelap ke cerah. Dia punya dia cerah, lepas tu gelap. Okey, kalau macam rambut macam customer Sid sekarang ni, dia pakai pomade, betul? Bukan, sebab dia punya macam saya cakap tadi, pacak tersungkur, quiff cut. Apa sesuai produk yang sesuai untuk dipakai? Produk yang sesuai, yang nampak kering lah, yang nampak natural macam wax ataupun clay. Oh, tapi tu akan kalau nampak... saya blow boleh ke? Saya blow rambut customer saya sekejap. Boleh. Tak apa. Kita nak tengok cara blow yang sebenar. Tunjukkan gayanya. Blow yang sebenar-benarnya. Kita belajar. Sebab ada orang dia salah cara blow tu, rambut tu jadi ke arah lain perginya. Tapi rambut kalau pendek macam ni pun nak kena blow juga Kena blow. Oh. Sebab customer ni rambut dia tak berapa nak lurus. Dia ada sikit curl sikit ujung-ujung dia, jadi kita kena blow. Okey. Mungkin kita boleh tengoklah contohnya macam mana. Mata dekat atas tu. Ada benda. Okey, jom kita tengok. Okey, silakan Sid. Ready, I'm ready. Okay, kita blow ke depan. Oh. Tak payah pakai sikat sebab pendek. Tak ni dia blow dulu kot. Oh, tak kot ni. Ni style pakai jari-jari je kot ni. Sebenarnya blow rambut ni pun agak penting untuk kita punya volume rambut. Ya. Kalau nak contohlah nak buat rambut tu ke atas ke apa ke. Nak buat rambut tu pacak, dia memang kena blow untuk supaya bagi dia punya stay kat situ. Stay. Supaya stay. Okey. Malalah sikat ni. Allah, dia ni gigit pula. Hilang pula sikat dia. Nampak? Bila pakai sikat dia angkat tu, volume tu akan naik lah. Dia akan nampak tebal lah. Akan nampak tebal. Okey. Untuk rambut orang yang nipis, macam saya punya rambut agak nipis, sesuai lah buat blow ni untuk bagi dia nampak tebal. Faham. Jadi kita tarikkan sikit ke depan. Oh, kena buat gitu. Ni nak buat pacak. Inilah nama dia pacak tersungkur. Ni kalau nampak macam gini, gayanya kalau kita kat rumah ni macam susah nak buat sendiri dia tak dengar, dia tengah blow tu. Sebab bunyi blow dah kuat. Tapi ni Okey, so dipakai wax lah lepas dah siap blow. Yang ni saya pakai clay sebab clay ni dia normally dia water base, dia senang nak basuh. Oh, okey. Tapi clay kan dia dah luntur. Clay ni kan efek dia tu akan nampakkan rambut tu macam kering kan, Sid? Dia nampak natural, dia nampak kering. Tapi cara pakai dia pun saya letak dekat ujung-ujung Jangan sampai ke bawah. Atas-atas je. Atas je pun dia nampak dia punya volume. Okey. Ui, cantik pula dah jadinya.
Itu gayanya. Tapi saya kata tadi dia pacak-pacak tersungkur. Jadi pacak tersungkur. Okey, cuba tengok tepi sikit. Nak tengok dari tepi. Ya. Okey. Ni macam rambut dia sikat ke depan lah ni. Lebih kurang style ni. Okey. Macam Justin Bieber. Okey, sebenarnya ada gambar customer Sid ni sebelum dia potong rambut dan selepas yang selepas yang kita tengok sekarang ni lah. Jom kita tengok gambar sebelum customer ni potong rambut. Nampak? Ni tersungkur semua. Sebelum dia tersungkur semua. Nampak beza dia punya tersungkur semua dan pacak tersungkur. Sekarang dia dah buat pacak tersungkur. Jadi nampak kemas, nampak berbeza daripada penampilan sebelum ni. Nampak macam kerja pejabat. Nampak macam kerja pejabat. Macam eksekutif. Tapi Sid nak tahu juga Sid, kadang-kadang ada orang mungkin keselesaan dia untuk pakai minyak rambut yang nampak basah sikit rambut tau. Jadi cadangan tu nak pakai apa? Hello? Hello. Okay, bang. Macam dia nampak basah tu, biasanya dia pakai pomade. Itu untuk rambut yang kemas side part, sikat tepi ataupun sikat ke belakang. Kalau gel, dia nampak basah. Kalau gel? Gel dengan pomade ni, semua pomade ni melekit sikit. Zaman sekarang ramai guna pomade dia akan lebih extra hold. Okey. Dan gel ni kadang-kadang bila kering, dia akan kering sendiri kan. Bila kita dah usik-usik, keras dia dah habis, dia akan jadi kering balik. So pomade ni kita boleh sikat-sikat balik lah. Dia lebih tahan lah. Pomade dia akan lebih lembut. Untuk guna sikat, pomade. Untuk guna tangan, clay. Yes. Okey, faham. Alright. So, Sid, apa Instagram mungkin kita boleh follow ni? Banyak benda ni kita boleh belajar ni. Gaya rambut terkini daripada Sid. Okey, Instagram awak boleh type WM Barbershop. WM Barbershop Nampak saja WM Barbershop. Alright. Dekat situ macam-macam jenis potongan rambut ada. Okey. Itu dia. Yang macam ada dekat skrin kita sekarang Kedai kat mana Sid? Barbershop. Yang tu saya tu yang first kali tu. Oh ya. Kedai dekat mana Sid? Kedai dia di Bandar Tun Sen On, Ceras Selangor. Okey. Alright, Sid. Terima kasih Sid. Okey, terima Stay kasih. safe. Okay, salam dekat customer tu. Macam jauh benar kat sebelah ya. Okey, salam pada anda. Bye-bye. Assalamualaikum Sid. Jumpa lagi. Zik, tapi siap bagi bini love. Zik, tapi kalau tengok Zik, rambut pacak-pacak tersungkur ni, rambut Aziz pun pacak-pacak tersungkur juga kan? Saya memang Aziz selalu buat style gitu kan? Saya ini dah ke tepi dah sebab dah panjang, tak boleh nak buat tersungkur dah. Ini pacak-pacak ke tepi lah? Saya memang plan nak pergi salon hari ni. Okey, boleh pergi salon Sid nanti? Boleh, insyaAllah. Kalau ada chance kan. Okey, so ada banyak perkara yang kita dah kongsikan kepada anda hari ini mengenai penampilan nak buatkan anda jadi kacak bergaya. Daripada muka, pergi ke baju, bau badan, baju, waktu rambut. Semua benda kita dah ceritakan lah. Tapi sebelum kita bersambung lagi, kita nak bercerita lagi pasal kacak berganda ni, tips kecantikan untuk lelaki Zik. Betul. Kita nak bagi laluan sekejap untuk Jom Masuk TV ni bersama dengan Appcell. Silakan. Hai, Assalamualaikum semua rakyat-rakyat Malaysia. Hari ini anda bersama saya bawakan untuk anda Appcell Cafe Pack Orange yang berhantu ya. Kopi percampuran yang sebelum ni banyak dijual di farmasi-farmasi di kawasan utara, di Kedah, di Perlis. Sekarang kita bawakan untuk anda seluruh rakyat Malaysia Appcell Cafe, kopi yang menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu masalah kesihatan badan yang anda alami. Mungkin ada pengguna-pengguna kita yang mengambil letih lesu badan. Appcell Cafe memberi anda kesegaran, memberi anda tenaga, menghilangkan lesu-lesu badan, tahan lapar dan tahan mengantuk. Hanya berharga RM26.90. Sekarang Appcell Cafe kita dah buka kepada ejen baru 1 tahun kita buka ejen. Appcell Cafe telah mempunyai lebih 17,000 orang ejen di seluruh Malaysia, di Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. Di sini saya nak ajak semua rakyat Malaysia yang buntu dengan masalah kewangan, jom join tim ejen Appcell. Kami bantu anda, kami bimbing anda, kita tunjuk step by step untuk anda jana pendapatan dengan hanya menjadi ejen sah Appcell Cafe Pack Orange berhantu yang memberi anda kesegaran, memberi anda tenaga, menghilangkan lesu-lesu badan, tahan lapar dan tahan mengantuk. Untuk ejen Appcell, anda bukan sekadar dapat untung runcit, anda juga dapat duit bonus bulanan setiap bulan yang juga disertakan dengan slip gaji
yang diterima pakai oleh bank ya. Di samping itu setiap belian ada duit tabung tahunan yang hujung tahun anda boleh claim balik duit tabung tahunan ya. Kita di HQ kita juga menyediakan marketing yang maha dahsyat. Kita ada TV, kita ada billboard, kita ada radio. Jom join tim Ejen Epsel. Kami bantu anda, kami tunjuk step by step untuk anda untuk join tim Ejen Epsel, buat duit tepi berkepuk-kepuk dengan Epsel Cafe. Pack orang yang berhantu ya, hanya suri rumah sahaja yang sebelum ni jana pendapatan ribuan ringgit, belasan ribu ringgit, puluhan ribu ringgit dengan menyertai tim Ejen Epsel. Jom layari hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda ataupun layari epselcafe.com atau anda hubungi ejen-ejen berdekatan anda di seluruh Malaysia. Jom join tim Ejen Epsel, buat duit tepi berkepuk-kepuk. Epsel Cafe, pack orang yang berhantu. Alright, itu dia. Siapa yang nak minum kopi, penggemar kopi, mungkin boleh cuba. Betul. Itu dia. Kita akan terus cerita mengenai kacak beranda kejap lagi. Nak pergi ke bahagian sini pula. Bagaimana tu? Apps. Oh, perut. Kita rehat dulu lah. Perut ni nampaknya macam berat ni. Berat untuk kita lah. Kita sambung lah. Ni kita tunjuk sesuatu kepada anda mengenai majalah 3. Okey, jom. Alright, kembali lagi bersama dengan kami. Kenapa tu, Zik? Kenapa tu? Exercise apa tu? Buat six pack. Tak nampak macam bahagian lain yang bergerak tu. Macam tak kena apa tu. Dan nak buat sit up nak kena baring. Tak. Kan? Kita buat cara diri. tapi boleh sebenarnya kalau nak exercise perut, berdiri. Boleh? Ada caranya. Tapi benda yang paling susah kita nak buat, paling susah nak repair balik, nak kuruskan balik, nak cantikkan dia balik. Nak dapat six pack tu adalah bahagian sini. Perut. Kita kena belajar dengan orang yang betul. Yang memang seorang pelatih. Kan? Yang memang sado lah kalau kita tengok. Ini boleh, coach. Tolong ajar saya, coach. Ya. Ini daripada tadi ni orang tunggu ni. Coach kita, Coach Lloyd. Abdul Hanif, Abdul Hamid. Assalamualaikum, Coach Lloyd. Assalamualaikum, what up everyone? Coach, weekend exercise ke? Yes, setiap hari. Ni baru lepas lah ni? Apa dia? Baru lepas lah? Ya, baru lepas senam. Okey, Tapi Coach, kita macam nak yang jaga. kita kata tadi lah, Coach. Kita ada masalah perut. Okey, alright. Perut ni tak adalah macam nampak sangat, Coach. Tak nampak sangat, Kenapa? Boleh sikit lah. Nampak sikit, Nasib baik pakai bengkung hari ni. Nasib baik pakai bengkung. Tapi itulah, sebenarnya selain daripada rambut, perut tu penting juga, Zik. Betul. Sebab bila kita berjalan tu kan nampak kan, tak adalah. Kadang-kadang okey je kalau perut buncit sikit. Tapi kita kadang-kadang nak nampak lebih presentable kan. Tak naklah orang cakap, tak tahu silap kat mana. Bila berjalan tu, perut dulu dari dada. So nak tanya Coach lah, macam mana cara untuk kita mendapatkan six pack tu? Ataupun nama dia abs ni? Ramai orang fikir kalau nak dapat six pack, kita kena buat senaman perut hari-hari. Sebenarnya konsep dia bukan pasal berdiet tu memang penting, semua orang kena diet, tapi diet you bukan diet berlapar, you kena pasang matlamat berdiet tu untuk sihat. Sebab six pack ni dia muscle. Muscle ni hanya akan ada kalau badan kita kuat, sihat. Kalau badan kita tak kuat, tak sihat, takkan ada muscle. Lagi satu, kita borak pasal senaman untuk six pack pula, kita bukan buat senaman perut je. Muscle ni, badan kita saling memuji. So, kalau you nak muscle perut, you kena tempat lain pun kena ada muscle juga. So, seluruh badan kita ada muscle, baru kita ada six pack. Okey, faham. Tapi komitmen dia tu selalunya orang cakap kalau berbanding dengan bahagian lain, bahagian perut ni yang paling susah kali nak dapat. Kita memang kena makan clean lah apa macam tu. Doktor pula. Coach. Betul lah, Coach? Betul. So apa? Okey, mungkin tadi doktor lagi. Alah, bila awak dah start doktor, saya pun nak doktor juga. Yalah, Coach ni dah macam doktor, dia tahu dari segi nutrisi juga. Coach, mungkin Coach boleh kongsikan apa antara senaman-senaman yang kita boleh buat untuk kita perut mendapatkan six pack tersebut. Ini macam silap tanya ni. Takut kita kena cuba ni. Kena cuba je. Okey, kalau pasal nak dapat six pack, tengok jenis bentuk badan orang tu. Kalau orang tu kurus, perut dia flat, dia boleh terus buat untuk sama perut lah. Tapi kalau dia perut boncit atau obes, dia kena hilangkan semua lemak tu dululah. Ya, orang fikir kalau kita nak turunkan berat lemak badan ni, kita kena fokus kardio. Sebenarnya tidak sepenuhnya. Kita kena fokuskan dekat muscle juga. So hari ni saya akan kongsikan dengan korang dua senaman. First senaman kita akan fokus nak kuatkan seluruh badan. Bila badan kita dah kuat, baru kita fokus kat six pack. Okey.
Senaman pertama kita akan kuatkan kaki dan juga bahagian upper body, lower body dengan core. Okey. Senaman yang banyak orang buat sebab banyak berlaku tak ada orang suka buat senaman kaki sebab bila senaman kaki ni kita lenguh. Nah, kalau kaki kita kuat, kita boleh keringkan lebih banyak lemak dekat bahagian pinggang. Okey, faham. Maksudnya efek dia pergi ke situ Banyak buat senaman kaki. Perut kita kena kuat, timbul kita kena kuat. Okey, faham. Okey, faham. jadi bagaimana senamannya? Kita mungkin boleh buat kat senaman rumah yang juga kita tu. boleh buat kat rumah tu, coach. Kita akan gabungkan 3 senaman dalam satu. So, yang first tu kita akan gabungkan squat stand, walk out dengan push up. Ini 3 senaman yang bagus untuk bahagian lower body, core dengan upper body. Alright. Okey. Macam mana tu coach? Mungkin boleh demo sikit. Okey. Bagi mereka yang nak ada six pack ni dia tak macam turunkan berat lemak badan. Siapa yang nak ada six pack, badan dia memang kena kuat, kena sihat, kena cegah. Kalau badan dia tak kuat, tak sihat, dia tak akan boleh dapat. Alright. So coach mungkin boleh demo sikit macam mana cara dia? Okay, so first exercise kalau akan buat squat stand. Di mana you akan dalam keadaan squat, stand, tahan saja, relax. Ini akan kuatkan korang punya posture, lutut, timbul. Lepas tu kita akan buat walk out, you akan berjalan tangan jauh tolak keluar. Lepas tu you akan buat push up. Naik balik. Bagi balik. Tahan. Ini sesuatu yang akan latih untuk korang punya lower body, upper body. And then kalau bila you stay in your position lebih lama, dia akan kuatkan you punya core. Waktu buat walk out, buat push up. Faham. Coach, tu sumo squat ke namanya tu? Apa dia? Sumo squat ke tu? Kalau squat, you kena naik. Ini squat stand. Squat stand. Squat. Oh, maksudnya duduk aja macam gitu Yes, you kena tidak berdiri lagi, tapi dalam keadaan squat, you tahan je. Tahan je lah, tahan je. Berapa rep kena buat ni? Bila badan kita dah kuat, upper body, lower body, baru kita fokus dekat senaman six pack. So, lepas tu kita akan buat six pack pula. Berapa rep kena buat tadi tu, coach? Berapa rep nak kena buat tadi? Kita buat 8 je, tak banyak. 8 je. 8 rep, berapa set? Satu set je, tak payah buat banyak. Satu set je. Satu set 8 kali je? Satu set 8 kali je. Boleh Zik cuba. Boleh cuba kat rumah. Okey coach, kita nak beralih kepada bahagian abs tadi yang macam coach cakap tu. Lepas dah buat tadi squat tadi, apa yang kita boleh buat lepas tu? Lepas dah buat, banyak orang nak buat six pack, nak dapatkan six pack, dia akan buat sit up. Sit up ni hanya boleh serang bahagian upper abs dengan middle abs. Okey. So kita nak serang semua. Kita nak serang lower abs, middle abs, upper abs dengan oblique kat tepi ni. Okey. Atau yang bagus, korang boleh buat jab dive. Tinggal letak kat bawah, kaki lurus, tangan lurus. Cuba untuk jari. Satu. Ini seksa ni nak buat ni. So bila kita buat senaman itu, dia akan serang semua bahagian perut. Dia tak akan serang satu bahagian, dia semua bahagian perut senaman itu. So it's really really good. Bagus sangat. Okey, yang tu berapa rep pula coach? Itu kita buat 8 je, semua kita buat 8. Kita buat simple je. 8 rep berapa set? Satu set je semua. Oh, satu set je. Senang je ni. Tapi tadi tu susah sih. Tapi balik buatlah banyak sikit. Susah tu, sakit perut tu buat tu. Kalau nak lebih boleh lah, kalau kita nak bagi ekstra dekat bahagian. Tapi kan coach, kalau memang bahagian perut tu dah keras macam mana coach? Dia memang perut tu dah keras. Bahagian perut tu keras bagus, regangkan stretch. Antara cara kalau nak regangkan, kalau perut tu ni apa keras, orang boleh buat apa yang saya panggil gerakan tiger manja. Apa tiger? Tiger manja. Tiger manja. Kalau kita keluar, just stretch perut tu. Tiger manja. Wow. Macam stretch kucing tengah menggeliat. Itu untuk stretching perut. Nama gerakan dia tiger manja Yes. Tiger manja. Alright, itu kalau orang dah exercise perut. Sebab selalunya kalau kita baru-baru mula nak buat exercise perut, nanti lepas dah berapa jam ataupun lepas bangun tidur, nak gelak pun susah sih. Susah. Perut rasa ketatnya kan. Betul tak coach? Betul, memang betul. Jadi kalau nak atasi memang kena buat tiger manja tu ke? Antara cara ni lah. Yang saya buat selalu macam tu. Tiger manja. Geram je dengan nama tu coach. Tiger manja. Tiger manja. Okey coach, tadi kita dah cerita pasal senaman. Pemakanan pula. Apa antara makanan yang kita boleh cuba, yang kita boleh makan untuk kita mengamalkan diet yang sihat untuk kita dapatkan perut yang cantik? Alright, banyak orang suka tanya saya apa yang kita kena makan. Sebenarnya jangan fikir apa yang korang kena makan, kita kena makan. Fikir apa yang kita tidak perlu makan. Okey, apa yang kita tidak perlu makan?
Okey, kita kena fikir makanan, tolak makanan yang bergula, berminyak, bertepung, bergaram. Oi. Oh, nampak berat kan? Banyaknya. Ini makanan-makanan yang buat lemak tu senang nak tumpul. Faham. Bertepung, berminyak, bergaram, bergula. 4 ni Kemudian, fasa seterusnya, makanan proses. Semua fast food, burger, pizza, kurangkan. Kalau kita boleh cut off. Okey. Faham. Itu favourite kita ni. Fast food tu, betul. Bila dah ada six pack tu, barulah kita boleh makan sikit-sikit. Tak ada masalah. Dah ada sebab baru boleh makan sikit. Lambat lagi lah kita nak boleh makan. Rasanya tak boleh makan 3 tahun ni. Tak, tapi betul lah sebenarnya kalau orang nak buat, dia dah dapat tu, lepas tu tinggal nak maintain boleh lah. Cuik-cuik sikit coach Yes, betul. Okey coach, tadi coach dah ajarkan satu senaman tu untuk kita buat untuk beginner kan, satu set je. Buat yang macam squat berdiri tak bergerak tu, lepas tu merangkak sampai nak pergi push up tu. Selain daripada tu, coach ajar yang kedua punya exercise. Apa lagi antara exercise yang sesuai untuk kita fokuskan kat perut ni? Yang simple lah. Yang simple lah untuk kita ikut kat rumah. Okey, sebenarnya kalau bila borak pasal six pack, there's nothing simple. Sebab bila you nak six pack ni dia muscle. Muscle ni dia lebih complicated daripada kempiskan perut. Kalau kempiskan perut, semua orang boleh buat 1 bulan, tak ada masalah 10 kg. Tapi bila borak pasal muscle, dia akan ambil masa paling kurang pun 6 bulan. So jangan senaman yang simple, kita kena cari senaman yang susah. Senaman yang susah itulah akan dapat result lagi cepat. Okey, macam yang coach cakap tadi pasal boleh kempiskan perut dalam masa sebulan, 10 kilo tu, itu adalah apabila kita jaga makan betul-betul lah. Yes, you jaga makan, you bersenam, you buat senaman tak kisah, you buat lompat bintang setiap hari, main skipping dia pun, itu dah boleh bantu turunkan berat badan. Lepas tu dengan nak pergi beli tali skipping lah kejap lagi. Turun dah. Tapi coach, untuk orang yang fokuskan ke perut tadi kan, saya nak tahu kalau exercise yang coach ajar tadi tu, boleh dilakukan setiap hari ke? Boleh, tak ada masalah, boleh. Maksudnya lebih baik setiap hari lah kalau kita fokuskan ke perut tu. Yes, lagi bagus kalau minggu ni you buat senaman tu, minggu lain you buat senaman lain pula, ubah-ubah kepelbagaian penting. Faham. Okey, macam ni lah, senang macam ni lah coach. Kita follow Instagram coach lah untuk kita belajar. Boleh coach? Coach ada buka kelas Facebook. Ya saja. Mungkin boleh sharekan Facebook ataupun Instagram coach? Okey, kalau bagi mereka nak follow saya punya live senaman setiap hari dekat Facebook pukul 7 pagi, dekat Facebook page saya, cara kempiskan perut paling mudah. Jadi lepas tu korang boleh follow saya punya Instagram. Dekat Instagram pula saya banyak fokus dengan muscle building, strength training. Korang boleh follow saya punya Instagram dekat Hanif Lloyd Fitness. HANIF Fitness. Ya, itu dia Coach Lloyd kita yang kongsikan kita hari ni cara-cara simple untuk kita kempiskan perut. Terima kasih coach. Terima kasih coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak coach punya tak sempat signature. Nak tanya. Tadi dekat Facebook tu kat atas tu nampak six pack. Nak tanya coach edit pakai app apa tu? DM lah. Tu nanti kita nak tanyalah. At least kita boleh nak buat juga. Nak edit, buat sendirilah ni. Berusaha. Lambat nak sampai tu. Alright, kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton kita hari ni. Betul, jaga penampilan diri kita supaya kita lebih yakin untuk kita berhadapan dengan orang. Bukan setakat untuk wanita, untuk lelaki pun kita perlu jaga keterampilan. Walaupun tak orang cakap, tak se-complicated lah macam kaum wanita. Tapi at least kita ambil tahu sikit lah. Ya, itu saja untuk minggu ini. Jumpa anda dalam Borak Kopitiam minggu depan hari Sabtu dan Ahad pukul 8 pagi seperti biasa. Sekali lagi kita nak ucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua yang bahasa Cina di Malaysia. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.